Sehat. Cikgu. Alhamdulillah. Sehat, cikgu. Alhamdulillah, okey, semua sihat. Okey, memandangkan kelas kita ni pada waktu-waktu hujung, jadi cikgu nak minta awak buat sedikit regangan lah supaya badan awak lebih cergas. Awak buatlah genggam tangan ke, goyang-goyang bahu, cicik kepala supaya awak lebih cergas dan mudah untuk awak menerima apa yang cikgu ajar pada hari ini. Okey, semua dah ready ke? Sudah, cikgu. Dah. Sekejap cikgu nak share slide. Nampak tak slide cikgu? Nampak. Nampak cikgu. Nampak, cikgu. Minggu lepas, terima kasih kerana respon. Minggu lepas cikgu ada bagi satu tugasan dekat awak semua di mana awak perlu mencari maklumat berkaitan dengan aliran tenaga dalam ekosistem, iaitu dalam topik ekosistem. Jadi hari ini cikgu akan uji apa yang awak dapat daripada pencarian dekat laman web yang awak cari itulah. Di sini cikgu ada paparkan satu gambar ekosistem di mana gambar ini dia menunjukkan pelbagai organisma hidup. Jadi, cikgu akan bagi awak masa 1 minit, cikgu nak awak analisis gambar ni dan kejap lagi cikgu akan tanya beberapa soalan. Masa sudah pun tamat. Jadi cikgu nak tanya awak semua berdasarkan analisis yang awak dah kaji tadi, yang gambar ni, awak dah analisis gambar ni, berapa kelas organisma yang awak dapat lihat daripada gambar ekosistem ni? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Ada 3, cikgu. Ya, betul. Ada 3. Boleh bagi tahu cikgu apa yang 3 tu? Pengeluar, pengguna dengan pengurai. Betul tak? Ya, betul. 3 kelas organisma yang terdapat dalam ekosistem ni, dia ada pengeluar, dia ada pengguna dan dia ada pengurai. Dekat sini awak boleh lihatlah pengguna, pengeluar, pengguna, pengurai dan pengeluar. Pengeluar ni adalah tumbuh-tumbuhan. Jadi siapa tahu dekat sini mana satu haiwan yang herbivore, mana satu haiwan carnivore dan mana satu haiwan omnivore? Gajah omnivore, arnab herbivore, harimau carnivore, cikgu. Ya, betul, tepat sekali. Jadi dari sini cikgu dapat tahulah awak ni memang galas tanggungjawab awak dengan sempurna dengan menjalankan apa yang cikgu suruh awak cari pada minggu lepas. Kita akan teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan teruskan dengan objektif pembelajaran. Objektif pembelajaran yang pertama adalah menyatakan 3 kelas makanan yang terlibat dalam aliran tenaga dalam ekosistem dengan tepat, menjelaskan dengan contoh pengeluar, pengguna dan pengurai dengan tepat. Ketiga adalah membina 2 rantai makanan dengan betul dan terakhir adalah menghuraikan aliran tenaga dalam siratan makanan dengan tepat. Kita akan pergi satu persatu. Sebelum kita pergi ke objektif yang pertama, kita kena tahu dulu, adakah sumber tenaga dalam semua ekosistem berasal dari matahari? Jawapannya, ya. Sumber tenaga dalam semua ekosistem berasal dari matahari. Sekarang ni, awak nampak tak apa yang cikgu pegang sekarang ni? Nampak tak? Nampak. Nampak, cikgu. Cikgu akan jelaskan macam mana sumber tenaga ni dia berasal daripada matahari. Kita tengok. Daun ni, nampak tak daun ni? Daun ni dia akan menyerap tenaga cahaya daripada matahari. Bila nampak tak? Atas sikit. Daun dia akan menyerap. Cikgu angkat tu, cikgu. Daun, tak apa. Kalau awak tak nampak, cikgu akan masukkan dalam grup WhatsApp awak. Nanti awak lihat dengan lebih jelas lah. Sekarang cikgu akan terangkan. Daun akan menyerap tenaga cahaya daripada matahari. Tenaga cahaya itu akan ditukarkan kepada tenaga kimia melalui proses fotosintesis. Jadi tenaga kimia itu akan dipindahkan kepada
pengguna primer, pengguna sekunder dan pengguna tertier. Okey, dekat sini pun cikgu ada jelaskan. Selalunya tumbuhan hijau yang akan menyerap tenaga cahaya. Selain daripada tumbuhan hijau tidak boleh. Okey, kita akan pergi ke objektif yang pertama, iaitu 3 kelas organisma yang terlibat dalam aliran tenaga dalam ekosistem. Tadi kita kawan-kawan awak dah pun bagi tahu apa itu 3 kelas organisma, iaitu pengeluar, pengguna, yang mana pengguna terdiri daripada primer, sekunder dan tertier. Dan terakhir adalah pengurai. Okey, kita akan pergi ke objektif yang kedua, berkaitan dengan pengeluar, pengguna dan pengurai. Okey, setakat ni semua boleh faham ke? Faham cikgu. Okey, bagus. Okey, apa yang dimaksudkan dengan pengeluar? Pengeluar sebenarnya adalah satu organisma yang boleh membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Boleh bagi tahu cikgu apa contoh organisma yang boleh buat fotosintesis? Pokok. Tumbuh-tumbuhan. Ya, betul, tepat sekali. Okey, kita tengok pengeluar ni kebiasaannya dia sebahagian daripada tumbuhan, tapi dia boleh jadi juga daripada buah-buahan dan sebagainya. Contohnya rumput, daun dan padi. Okey, kita tengok apa maksud pengguna. Okey, pengguna ialah organisma yang memakan organisma lain. Pengguna ni macam cikgu bagi tahu tadi, pengguna ni dia terdiri daripada ada 3 jenis pengguna, iaitu pengguna primer, pengguna sekunder dan pengguna tertier. Jadi cikgu akan terang satu persatu. Yang pertama, cikgu akan terangkan tentang pengguna primer. Pengguna primer ni dia merupakan haiwan herbivore dan omnivore yang memakan pengeluar. Jadi cikgu nak tanya Siti Fazilah ada? Saya cikgu. Cikgu nak tanya, berdasarkan maklumat yang awak cari sebelum ni, awak tahu tak apa itu maksud haiwan herbivore dan apa itu maksud haiwan omnivore? Setahu saya cikgu, setelah saya dapatkan maklumat, herbivore ni adalah haiwan yang makan tumbuhan saja, manakala omnivore ni adalah haiwan yang makan tumbuhan dan daging. Betul tak cikgu? Ya, betul. Ya, betul. Terima kasih Fazila, tepat sekali jawapan awak dan saya boleh nampaklah awak mengulang kaji sebelum saya mengajar awak pada hari ini. Okey, herbivore. Seperti yang Fazilah cakap tadi, herbivore merupakan haiwan yang hanya makan tumbuh-tumbuhan saja. Dah nama pun herbivore, herb dalam bahasa Inggeris herb merupakan tumbuh-tumbuhan. Okey, omnivore pula adalah haiwan yang memakan kedua-duanya, iaitu tumbuhan pun dia makan, daging pun dia makan. Okey, setakat ni boleh faham? Boleh cikgu. Boleh cikgu, faham. Cikgu faham. Okay, kita akan pergi ke seterusnya. Okey, ini adalah contoh haiwan pengguna primer. Contohnya adalah beluncas, iaitu haiwan herbivore di mana hanya makan tumbuh-tumbuhan sahaja, dan kedua adalah haiwan monyet iaitu omnivore yang makan kedua, iaitu daging dan tumbuh-tumbuhan. Okey, seterusnya cikgu akan jelaskan tentang pengguna sekunder. Okey, pengguna sekunder ialah haiwan omnivore dan carnivore yang makan pengguna primer tadi. Okey, sekarang cikgu nak tanya, Hafizah ada? Ada cikgu. Okey Hafizah, cikgu nak tanya, tadi kawan awak dah jelaskan dah apa itu carnivore, apa itu omnivore dan apa itu herbivore. Boleh bagi tahu cikgu apa definisi bagi carnivore? Carnivore, apa yang saya tahu, carnivore ni haiwan yang makan daging saja cikgu. Boleh bagi satu contoh haiwan carnivore dekat cikgu? Harimau? Lagi? Apa lagi? Singa? Ya, betul. Terima kasih Hafizah, tepat sekali jawapan awak. Okey, carnivore
semua kena ingat carnivore adalah haiwan yang makan daging sahaja. Jadi dekat sini dia ada 3 yang awak kena ingat. Carnivore, omnivore dan herbivore. Di mana herbivore tadi cikgu cakap hanya makan tumbuh-tumbuhan. Omnivore makan kedua-duanya sekali, iaitu makan daging dan makan tumbuh-tumbuhan. Dan akhir sekali carnivore hanya makan daging sahaja. Okey, ini adalah contoh haiwan pengguna sekunder, iaitu burung berkecet ekor biru. Siapa pernah dengar nama ni? Burung berkecet ekor biru. Tak pernah. Tak pernah. Tak pernah cikgu. Burung berkecet ekor biru ni dia adalah omnivore sebab dia makan tumbuh-tumbuhan, dia makan buah-buahan dan dia makan beluncas. Beluncas tu dikategorikan daging. Okey, untuk burung raja udang, rasanya cikgu rasa awak semua tahu kan burung raja udang ni apa benda? Burung raja udang ni dia adalah carnivore kerana dia hanya makan daging sahaja. Daging ni maksudnya ikan, udang, itu semua dikategorikan daging. Daging bukan hanya daging lembu, daging kerbau, itu bukan. Ikan, cacing semua itu termasuk kategori daging. Okey, ketiga cikgu akan jelaskan tentang pengguna tertia. Okey, pengguna tertia dia adalah haiwan karnivor sekunder yang makan pengguna sekunder. Selalunya pengguna tertia ni dia adalah pemangsa dan dia tak adalah sangat besar, tapi dia besar berbanding dengan pengguna primer dan pengguna sekunder. Contoh haiwan pengguna tertia adalah singa. Rasanya semua orang tahu singa dan harimau adalah karnivor yang hanya memburu haiwan-haiwan yang berdaging. Harimau dan singa tidak makan tumbuh-tumbuhan. Siapa yang kata harimau dan singa tu makan tumbuh-tumbuhan, silalah belajar lagi. Yang ketiga adalah kelas organisma yang terakhir adalah pengurai. Pengurai merupakan organisma yang menguraikan haiwan dan tumbuhan mati kepada bahan-bahan yang lebih ringkas atau nutrien. Hubungan ini dikenali sebagai saprofitisma. Cikgu nak tanya, siapa tahu apa itu saprofitisma? Apa kaitan dia dengan pengurai? Siapa-siapa tahu? Tak tahu cikgu. Tak pasti cikgu. Okay, tak apa. Kalau tak tahu, cikgu akan jelaskan dekat awak semua. Saprofitisma ni sebenarnya adalah interaksi antara pengurai dengan haiwan yang telah mati, dengan organik yang telah mati dan terurai. Kita panggil sebagai saprofitisma. Okay, boleh jelas? Boleh faham? Jelas cikgu. Ingat, kalau pengurai dia mesti berkaitan dengan organik yang sudah mati. Dia terurai sampai bahan organik tu menjadi reput. Okey, contoh pengurai adalah bakteria dan kulat. Awak pernah tak? Awak pergi jalan-jalan dekat tepi jalan, tiba-tiba awak hari first day awak jalan tu awak tengok kucing mati. Pernah tak? Dekat tepi Pernah jalan. cikgu, pernah. Empat hari awak lalu, tiba-tiba bangkai kucing tu dah hilang. Awak pernah tengok macam tu? Pernah. Sebab apa je jadi Pernah macam tu? cikgu. Kalau haiwan lain makan. Ya, betul. Betul, bagus. Sebab pengurai bakteria yang ada dekat bangkai tadi, dia uraikan organik kucing tadi sehingga kita tak boleh tengok dengan mata kasar lagi dah. Okey, setakat ni semua faham? Faham. Faham cikgu. Okey, seterusnya kita akan pergi ke, terima kasih, bagus. Okey, seterusnya kita akan pergi ke objektif kita yang ketiga, iaitu berkaitan dengan rantai makanan dan siratan makanan. Cikgu rasa rantai makanan dan siratan makanan ni adalah topik yang awak pernah belajar waktu sekolah rendah dulu. Tapi tak apa, cikgu akan ingatkan awak balik, cikgu akan imbas balik pengetahuan awak tentang rantai makanan dan siratan makanan. Okey, apa itu rantai makanan? Rantai makanan ni dia adalah interaksi antara haiwan dengan haiwan, haiwan dengan tumbuhan membentuk hubungan makanan. Kalau awak tengok, dia kata interaksi antara haiwan dengan haiwan, iaitu antara
pengguna sekunder dengan pengguna tertier ataupun pengguna sekunder dengan pengguna primer, dan haiwan dengan tumbuhan terpengeluar dengan pengguna primer. Okey, kalau awak tengok yang saya tulis ni, kubis, anak panah siput, anak panah burung, anak panah musang ni, ini merupakan salah satu contoh rantai makanan. Okey, maksud anak panah ni adalah dimakan oleh, kiranya kubis dimakan oleh siput, siput dimakan oleh burung, burung dimakan oleh musang. Jadi sekiranya ada soalan exam, soalan peperiksaan tanya tentang rantai makanan, awak jangan sesekali ubah anak panah ni. Awak jangan ubah ke sana. Anak panah mesti ke arah pengguna, dia tak boleh ke arah pengeluar. Setakat ni faham? Okey, bagus. Okey, sekarang cikgu ada sediakan satu latihan pengukuhan. Cikgu nak tengoklah setakat mana yang awak faham dalam objektif pembelajaran ni. Okey, jadi cikgu nak panggil seorang. Cikgu nak panggil Amira Syahirah ada? Ya, saya cikgu. Tapi sebelum tu, cikgu nak awak semua cuba, cikgu bagi masa 2 minit untuk awak cuba dulu soalan ni. Nanti Amira Syahirah akan bentangkan jawapan dia. Boleh Amira Syahirah? Boleh cikgu. 2 minit bermula pada sekarang. Okey, masa telah pun tamat. Okey, jadi Amira Syahirah, apa jawapan awak untuk latihan pengukuhan ni? Rantai makanan. Okey, berdasarkan gambar rajah yang cikgu berikan, antara dua rantai makanan yang saya dapat bina adalah yang pertama, pengeluarnya saya ambil kubis. Kubis dimakan oleh arnab, arnab dimakan oleh musang, dan musang dimakan oleh singa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya dapat daun dimakan oleh kambing, kambing dimakan oleh musa, dan musang dimakan oleh singa. Jadi apa yang dapat saya simpulkan dan jelaskan di sini adalah 2-3 kelas organisma yang terlibat. Pertama ialah pengeluar seperti kubis dan daun tu, di mana pengeluar ni ialah organisma yang boleh membuat makanan sendiri, Okey. Yang kedua ialah pengguna, di mana pengguna ialah organisma yang memakan organisma lain, seperti yang saya sinarikan tadi, arnab, kambing, musang dan singa. Okey, terima kasih. Bagus, jawapan yang sangat bagus. Bagi tepukan untuk Amirah semua. Sebab jawapan yang sangat tepat, cikgu sangat berpuas hati. Okey, pertama Amirah kata kubis dimakan oleh arnab, dimakan oleh musang, dimakan oleh singa. Sangat betul. Sebab kubis adalah pengeluar, arnab adalah pengguna primer, musang adalah pengguna sekunder, dan singa adalah pengguna tertier. Sama juga dengan yang bawah ini, daun, musang adalah pengguna sekunder dan singa adalah pengguna tertier. Jadi Amirah cakap tadi ada 2 kelas organisma, iaitu pengeluar dan pengguna. Kenapa Amirah tak nyatakan tentang pengurai? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Sebab haiwan tak mati. Ya, tak dengar. Okey. Sebab tak ada yang mati je. Sebab haiwan tu hidup lagi. Betul, tak ada yang mati. Betul, bagus. Semua bagus. Okey, seterusnya cikgu akan pergi ke definisi yang seterusnya yang berkaitan dengan siratan makanan. Okey. Siratan makanan ialah gabungan daripada rantai makanan. Okey, cikgu minta maaf lah sebab cikgu tertype 2 kali pula siratan makanan ni. Tapi tak apa. Okey, awak kena ingat siratan makanan ni adalah gabungan daripada rantai makanan. Okey, kita tengok dalam gambar rajah ni, contoh dekat sini kalau kita tengok, kita akan ada 4 rantai makanan yang menggabung menjadi siratan makanan, iaitu kubis dimakan oleh belicas,
Beluncas dimakan oleh burung, burung dimakan oleh ular. 1 rantai makanan. Kubis dimakan oleh siput, siput dimakan oleh burung, burung dimakan oleh ular. 2 rantai makanan. Kubis dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh burung, burung dimakan oleh ular. 3 rantai makanan dan rantai makanan terakhir ialah kubis dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular. Okey, setakat ni tentang siratan makanan dan rantai makanan semua boleh faham? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Boleh cikgu. Boleh cikgu. Boleh. Okey, bagus. Okey, seterusnya kita akan pergi ke objektif kita yang terakhir, iaitu berkenaan dengan aliran tenaga dalam siratan makanan. Iaitu, tenaga dipindahkan daripada satu organisma kepada organisma yang lain. Yang model tadi, tenaga daun menyerap tenaga cahaya daripada matahari. Tenaga cahaya itu akan ditukarkan kepada tenaga kimia. Jadi tenaga itu akan dipindahkan daripada satu organisma kepada organisma yang lain dalam siratan makanan. Okey. Sebahagian besar tenaga ni dia digunakan oleh organisma untuk menjalankan aktiviti harian dia lah, untuk bergerak, berlari dan menjalankan proses hidup. Tenaga juga boleh hilang dalam bentuk tenaga haba atau tenaga kimia dalam makanan yang tidak tercela, iaitu tinja. Okey, ini adalah contoh aliran tenaga yang mana kalau awak tengok anak panah yang berdot-dot ni, dia mewakili tenaga yang hilang. Anak panah yang tak ada dot-dot adalah aliran tenaga. Okey, semalam cikgu ada bagi beberapa soalan dekat awak semua dan grup awak pun, kumpulan awak telah dibahagikan mengikut warna-warna kesukaan awak. Jadi hari ni cikgu nak awak ni lah jawab di hadapan kelas awak soalan yang cikgu bagi semalam. Okey, boleh semua? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Boleh. Untuk kumpulan hijau, kepada populasi burung sekiranya Puan Rohaya menggunakan racun serangga untuk mengundang ulat beluncas. Jadi dekat sini wakil nama yang diberi kepada saya adalah Aiman Najwa. Aiman Najwa ada? Ada cikgu. Okey, Aiman Najwa, terangkan dekat cikgu. Apa yang terjadi kepada populasi burung tu kalau dia terbunuh oleh menggunakan racun serangga? Okey, populasi burung tu akan berkurang sebab kekurangan sumber tenaga. Ya, betul. Betul, tepat sekali Aimah. Terima kasih sebab mewakili awak punya kumpulan. Okey, populasi burung akan berkurang kerana kekurangan sumber makanan. Okey, kekurangan sumber makanan. Maksudnya kalau Puan Rohaya tu dia bunuh ulat beluncas, burung tu dia tak ada dah makanan untuk dia teruskan kehidupan dia. Jadi bila ulat beluncas ni tak ada, secara automatiknya burung ini akan mengalami kematian atau kepupusan. Okey, boleh faham? Yang grup-grup lain tu boleh faham ke? Faham cikgu. Faham cikgu. Okey. Sorry. Sekejap ya. Okey, grup kedua adalah grup daripada grup biru. Okey, ni jawapan. Okey, soalan untuk grup warna biru. Perhatikan aliran tenaga dalam rajah 1 dan jelaskan tentang tenaga yang diperoleh oleh belalang dan beluncas yang makan tumbuhan tersebut. Dekat sini Ayu Amira ada? Ada cikgu. Okey, boleh jelaskan dekat cikgu berdasarkan gambar rajah ni? Okey, boleh. Tumbuhan tu dia akan tukarkan tenaga cahaya daripada matahari jadi tenaga kimia masa proses fotosintesis. Tenaga kimia
dalam tumbuhan tu akan pindah dekat belalang dengan peluncas bila kedua-duanya makan tumbuhan tadi tu. Jadi sebahagian daripada tenaga digunakan untuk bergerak dan jalankan proses hidup. 90% tenaga daripada makanan akan hilang ke persekitaran masa peluncas dengan belalang tu melakukan respirasi, perkumuhan dan juga penyahtinjaan. Ya, betul. Terima kasih Ayu Amira. Okey, betul. Apa yang Amira bagi tahu tadi adalah betul. Okey, macam yang cikgu jelaskan tadi pada permulaan waktu kelas, tumbuhan dia akan menukarkan apa-apa tumbuhan lah, tumbuhan yang melakukan fotosintesis, dia akan menukarkan tenaga cahaya kepada tenaga kimia. Lalu tenaga kimia ni akan dipindahkan kepada pengguna lah, tiga-tiga pengguna itu iaitu primer, sekunder dan tertier. Jadi sebahagian tenaga yang digunakan tu dia akan digunakan untuk ni lah, melakukan aktiviti harian dia iaitu macam bergerak, menjalankan proses hidup, melakukan respirasi, perkemahan dan penyahtinjaan. Okey, kumpulan yang terakhir adalah kumpulan apa? Kumpulan merah. Okey, kumpulan merah. Okey, apabila harimau, kumpulan merah siapa dia punya ni? Saya cikgu. Siapa tu? Fazila. Oh, Fazila. Okey, Fazila. Soalan yang awak terima adalah apabila harimau makan arnab, adakah harimau mendapat semua tenaga yang diperoleh arnab daripada rumput? Saya rasa jawapan dia tidak cikgu, sebab harimau cuma dapat 10% je daripada tenaga yang arnab dapat daripada rumput. Okey, lagi 90% daripada tenaga tu telah hilang daripada badan arnab ke persekitaran. Ya, betul. Terima kasih Siti Fazila. Betul, tepat sekali. Jawapan dia adalah tidak. Sebabnya untuk organisma dia sebenarnya ada 100% tenaga, tapi sebahagian besar iaitu 90% telah digunakan oleh organisma tersebut, di mana tenaga tu hilang ke persekitaran. Yang macam yang jawapan awak, kawan awak tadi, maksud hilang ke persekitaran dia boleh disebabkan respirasi, penyahtinjaan dan perkumuhan. Disebabkan itu, harimau hanya mendapat 10% tenaga daripada arnab. Okey, setakat ni jelas? Jelas. Okey, kalau jelas, cikgu nak panggil cikgu nak panggil Aiman Najwa ada? Okey, Aiman Najwa. Berdasarkan apa yang awak belajar hari ni, apa rumusan yang awak boleh buat daripada objektif 1 sampai objektif 4? Berdasarkan apa yang awak belajar pada hari ini, apa rumusan yang awak boleh buat daripada objektif 1 sampai objektif 4? Ya? Lagi? Okey. Terima kasih Aima. Okey, kesemua yang Aima cakap tu semua ada di dalam keempat-empat objektif tersebut. Jadi ini menunjukkan Aima menumpukan perhatian sepenuhnya semasa cikgu buat penjelasan kepada awak semualah. Saya harap awak semua ikutlah Aima supaya lebih fokus ya. Saya tahu ada sebahagian daripada awak mungkin kurang fokus dan mungkin kurang faham. Jadi sekiranya awak ada apa-apa persoalan, awak boleh tanya kawan awak ataupun awak boleh tanya saya selepas kelas. Selepas kelas, luar pada waktu kelas pun tak apa. Okey, rumusan untuk empat-empat objektif, saya mendapati awak ada sebahagian daripada awak tahu apa itu kelas organisma, 3 kelas organisma iaitu penghurai, pengeluar, pengguna dan penghurai, dan ada antara awak yang tahu tentang apa itu pengeluar dan contoh, pengguna dan contoh dan pengurai dan contoh, dan sebahagian juga tahu macam mana nak membina rantai makanan dengan betul, dan ada yang
dapat menjawab dengan tepat sekali tentang penghuraian aliran tenaga dalam seratan makanan. Okey, sebelum cikgu mengakhiri kelas cikgu ada sediakan satu website cikgu panggil sebagai parking lot. Jadi nanti saya tahu kita ada kekangan sebab kita kelas atas talian. Jadi sesiapa yang macam malu nak tanya saya secara direct ke ataupun malu nak tanya kawan-kawan, awak boleh letak apa-apa soalan di folder-folder yang saya letak ni, parking lot ni. Jadi awak jangan risau sebab tak ada nama pun, awak tak perlu letak nama atau sebagainya. Jadi kelas untuk esok ataupun kelas minggu depan cikgu akan jawab semua kesoalan yang awak kurang faham. Okey, dekat sini pun cikgu ada sediakan satu lembaran refleksi di mana cikgu nak semua wajib buat lembaran refleksi ni. Cikgu nak awak buat refleksi sepanjang kita belajar daripada akhir pembelajaran hingga daripada awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran. Jadi dekat ruangan atas ni adalah refleksi. Apa yang awak dapat hari ni, apa yang awak belajar hari ni, awak akan tulis di ruangan atas. Dan sekiranya awak macam tengok cikgu ada macam perlu penambahbaikan, awak boleh letak cadangan di ruangan penambahbaikan. Jangan risau, cikgu takkan marah sebab cikgu pun biasalah kita manusia sentiasa belajar dan memperbaiki diri. Jadi kalau ada apa-apa penambahbaikan ataupun awak ada cadangan untuk menambah baik cara pengajaran cikgu, awak boleh letak di ruangan bawah ni. Okey. Cikgu rasa sebelum cikgu ni nak tutup pembelajaran kita hari ni, cikgu nak nasihatkan awak supaya tolonglah jaga diri awak dekat rumah sebab sekarang ni kes pun dah naik, dah 6,008. Sangat bahaya COVID ni. Jadi cikgu harap sangat awak sayanglah diri awak. Jangan keluar pergi mana-mana. Keluar hanya perlu saja. Okey, sekian daripada cikgu. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih Husna bunyi tutup je lah dekat 10 minit dah. Okay. Saya nak panggil Sarina. Sarina bagi respon sikit tentang pengajaran Cikgu Husna tadi. Ya saya. Pengajaran Cikgu Husna dari segi video dari segi pengajaran sangat baik. Suaranya jelas dan menarik perhatian. Untuk kelemahan saya rasa masa yang diambil tu lama sikit lah masa pengajaran tu. Tu je. Okay, terima kasih Sarina. Alright, untuk Husna saya rasa bila saya tengok balik dengan RPH tu semuanya mengikut perancangan pengajaran lah dan penulisan hasil pembelajaran yang lengkap mengikut komponen ABCD tu dan penulisan RPH yang baik lah. Okay, juga perancangan pengajaran yang rapi. Okay, seterusnya saya rasa lebihnya Husna sebab Husna banyak menggunakan peneguhan macam terima kasih, suruh bagi tepukan, bagi peneguhan, bagi kredit kepada murid-murid lah. Suara tu okey. Alright, cuma Husna, saya rasa bila awak mengajar tu awak banyak terus pick nama pelajar. Memanglah satu perkara yang baik lah kita terus pick nama, tapi kita kata kalau macam kita nak menyoal tu, kemahiran menyoal tu kalau boleh selalukan dengan kemahiran dengan penyoalan seluruh kelas dulu. Kita soal dulu supaya semua orang tu kena dia fikir dulu. Tapi kalau ada time-time dia macam kita agak-agak dah senyap je tu baru kita pick nama. Okay, tapi kalau kita selalu pick nama memanglah okay, tapi nanti pelajar tu memang akan sentiasa alert dan kita tahu pelajar tu akan respon. Tapi kadang-kadang bagi juga untuk volunteer lah untuk pelajar tu bagi respon. Yang lain ni saya rasa okey lah sebab dia memang mengikut perancangan lah, cuma memang ada 4 hasil pembelajaran ni agak-agak boleh dicapai tak?
kalau pelajar awak betul-betul lah. Sekarang ni kawan-kawan awak memang dah pandai. Rasanya boleh doktor sebab dia macam basic. Sebab saya tengok hasil pembelajaran tu sampai 4 lah. Cuma kalau tengok nanti, cuma tengok nanti kalau macam betul-betul atau mengajar tu boleh tak boleh sampai macam saya rasa macam siratan makanan, rantai dengan siratan tu okey lah. Cuma tapi dia memang dalam combination yang sama kan, macam aliran tenaga tu. Dia memang satu part of dia. Aliran tenaga tu memang dalam topik dia. Doktor, dia memang ada dalam siratan makanan, topik siratan makanan. Apalah, kena make sure nanti, maksudnya sebab bila siratan tu memang agak complicated lah bila pelajar nak buat nanti kan. Macam sekarang ni memang kita boleh pergi cepat. Cuma bila kelas yang real nanti mungkin kena dengan bimbingan lah, dengan bimbingan guru untuk buat benda-benda tu lah. Okey, terima kasih. Seterusnya Afzal.